biasalah kita akan dapat few offer, ada orang approach lah. So bermula dengan RTM, dan kat situ RTM mula yang memperkenalkan Mira dengan live program macam mana. Kalau tak sebelum ni tak biasa pun, sebab ini betul-betul live, kita tahu ini terus keluar TV, kita bekerja dalam studio, kita kerja dengan lighting dan cameraman semua. So itu yang pertama, dan kemudian alhamdulillah lah dibuka pula pintu rezeki ke Media Prima, dan ada buat juga event-event hosting yang lain. Infinity adalah salah satu temu bual remaja yang disiarkan di TV OK. So Infinity semua berkisahkan tentang remaja, apa yang trend tentang remaja, bagaimana remaja, apa yang viral, apa yang sedang dilakukan, semuanya tentang remaja. Bila ke Didik TV pula, bukan hanya tentang remaja, tapi daripada mereka yang kecil, daripada mereka yang dari tadika lagi, sebab Didik, nama pun Didik, dia tentang education, sebab tu dipanggil TV pendidikan. Tapi bukan sahaja pendidikan saja, dia pun ada juga entertainment. So untuk Didik TV lain sikit konsep dia pasal edutainment. Dia ada campuran education dan juga entertainment. So bila kita cakap tentang education ni, walaupun kita host sahaja pada hari itu, tapi kita kena nampak pandai juga, kena nampak prepare juga. So banyak preparation yang dilakukan sebelum bersiaran. Dan Didik TV hari-hari bersiaran. Itu yang berbeza. Kalau sebelum ni seminggu sekali, kalau Didik TV hari-hari. Dan dia merupakan channel pendidikan yang agak panjang sebab dia 24 jam tanpa henti. Kalau nak kata susah, ada cabaran dia tersendiri. Sebab Infinity tu dia lebih kepada kita kena jadi macam fun, kita kena jadi macam gila-gila, kita kena huha-huha macam tu kan. Bila education, yang pertama kita bekerja dengan klien juga. Klien kita daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi sudah semestinya kita kena ada bawa satu, orang kata, tanggungjawab, sebab dia tentang pendidikan yang menonton pun daripada umurnya 5 tahun hinggalah 18 tahun. Jadi kita kena tunjukkan satu sisi yang agak berbeza sedikit lah. Tapi bukanlah terlalu formal sangat sampai kita macam takut, tak. Kita masih lagi ada fun dia, tetapi masih ada batas-batas yang kita perlu cakap, yang kita boleh sentuh ataupun tak sentuh. Sebab yang melihat pun terutama sekali kanak-kanak dan remaja, jadi kita nak tunjukkan sisi yang baik. Okey, kalau yang DM tentang Didik TV tu ada. Contohnya ada yang minta nombor phone, nak tanya, "Kak, boleh tak nak tahu, nak jawab soalan ni macam mana?" Lebih kurang lah, tapi itu macam alah, nakal-nakal lah kan. Tapi sebenarnya banyak DM saya nak tanya macam mana nak masuk Dewi Remaja. Itu yang banyak DM saya sebenarnya. Tanya macam mana nak masuk Dewi Remaja. Tapi kalau usikan mereka remaja sekolah ni, itu biasalah. Masa contoh, "Kak, tadi saya tengok akak lah jawab soalan matematik tu banyak ni salah." Macam tu lah. Personality saya tetap saja, saya tak ubah personality saya. Cuma daripada segi tanggungjawab tu yang berubah, mematangkan diri saya menjadi saya seorang yang lebih berani. Itu memang orang cakap lah klise jawapan, tapi memang tak klise pun, memang itu yang betulnya. Mira masuk Dewi Remaja, masa tu saya student lah, budak, saya cakap budak, yang memang rutin hari-hari pergi kelas, balik college. Itu je lah rutin hari-hari, tak ada keluar daripada situ. Itulah landasannya. Lepas tu masuk Dewi Remaja, kita dah mula berjumpa orang, kita dah berkenalan, kita dah mula nak buat networking, dah bekerja dan sebagainya. Itu adalah satu dunia baru bagi saya, yang kadang-kadang rasa macam, betul ke kat sini? Saya tak percaya pula dalam ni kan, dalam Dewi Remaja ni kot, buat TV kot. Kalau ikutkan banyak mengajar saya. So bila kita keluar pula daripada Dewi Remaja, kita dah bekerja pula. Momen-momen dalam Dewi tu yang rasa macam, oh dalam Dewi dulu aku tengok macam ni cara diorang. So bila kita keluar, kita kena bawa pula macam ni. Sebagai Dewi yang berhijab, pada saya mana-mana Dewi lah yang kalau keluar daripada Dewi Remaja ni, saya rasa mereka semua buat dengan baik. Mereka present diri mereka dengan baik, sebab kita tahu orang pun menilai, orang pun tengok juga. Sejujurnya susah, sebab orang akan tengok, orang akan macam, oh ini je ke taraf Dewi Remaja? Oh ini je ke? Macam tu orang akan tengok. Sebenarnya tak, sebenarnya dia lebih besar. Sebenarnya program tu sendiri pun bukan sekadar memang nak cari, oh ni saya saja je nak cari yang cantik ke apa, tak. Sebenarnya tak, program tu sendiri luas, besar sangat. Jadi bila saya step out daripada program tu, kita keluar, orang tengok dengan kita membawa title tu, sebenarnya agak ada kesukaran dan juga cabaran dia sendiri. Tips untuk sampai ke final, okey, yang pertama,
apa yang Mira boleh kongsikan. Pertama, kita kena percaya ini semua rezeki dari Allah. Kita kena percaya je benda tu. Ini semua apa yang kita ada ni semua memang rezeki yang diberikan. Kita kena balance orang kata spiritual dan juga apa yang kita tunjukkan, apa bakat kita. Tapi sebenarnya spiritual tu kena ada. Kena betul-betul orang kata percaya, tolonglah. Kalau ini baik, permudahkan. Kalau terhenti sampai di sini, bagi lagi satu jalan rezeki yang luas, yang tak disangka-sangka, yang boleh membantu ramai orang, terutama sekali keluarga. Jadi kepada mereka yang berhijab, yang nak cuba juga, pergi, cuba je, buat je sehabis baik. Yang nak, macam orang kata nak cuba sampai ke final tu, macam saya cakap lah, sebenarnya rezeki dan jadi diri sendiri. Kita jaga diri kita, insya-Allah akan dipermudahkan semuanya. Masa Mira mula-mula masuk, melangkah masuk ke Karang Craft tu, Mira nampak ramai sangat perempuan bertudung yang cantik. Betul, ini bukan pasal perempuan puji perempuan, tak. Memang semuanya cantik-cantik, memang semuanya bergaya, memang semuanya serba-serbi sempurna, perfect. Sampai saya rasa macam saya tak ada ruang pun dalam ni. Saya rasa saya tak boleh masuk pun dalam ni. Sebab lagi satu, latar belakang saya pun bukan dalam bidang ni. Persahabatan, kita dapat kawan-kawan yang baik yang sampai sekarang support each other. Kita dapat family, kita dapat keluarga baru sebenarnya, bukan sahaja dengan finalis tapi dengan semua kru produksi Dewi Remaja, dengan tim remaja sendiri. Family lah, kita anggap dah macam keluarga dah. Kalau ada good news, kita rasa kita nak share dengan diorang. Kalau kita dapat good news pun, mereka bangga, tumpang gembira dengan kita. Kawan-kawan pun happy dengan kita. Friendship dan juga family macam tu yang saya dapat dalam program ni. Saya tak tahu, tapi yang saya dapat ialah satu okey, ni klise tapi betul, keyakinan diri yang saya rasa saya tak akan dapat kat tempat lain. Kepada semua yang nak join Dewi Remaja 2022, yang pertama sekali, kena letak dalam fikiran anda, kecantikan bukanlah pengukur. Nak masuk tak cantik, tak boleh masuk, tak, tolak tepi semua tu. Bukan kecantikan yang dipilih, tapi sebenarnya personality yang dicari. Dan percayalah, jadi diri anda sendiri dan benda tu akan keluar secara semula jadi. Orang akan nampak kita daripada attitude kita, daripada personality kita, orang senang dengan kita. Selalu ikhlas dalam apa yang kita buat. Walaupun you masuk pertandingan, you masuk ni bukan sebab you nak followers you naik, bukan sebab nak jadi akulah orang yang paling terfamous. Bukan. Ikhlas dengan apa yang buat. Kenapa you masuk ni? You nak cari apa? You nak cari diri you nak cari, mungkin ini sebagai satu platform rezeki kepada you. Sentiasa ikhlas dalam setiap cabaran yang diberikan. Kita tetap juga kena, secara spiritual pun kita kena percaya juga kepada rezeki Tuhan.